Astaghfirullah. Doa macam mana? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para jemaah dimuliakan, yang dikasihi para imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa dan pengurusan Surau An-Nur, serta para jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para sekalian, kita hari ini masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Taala dan dapat bertemu dan berada di rumah Allah Taala dalam melaksanakan kefarduan yang telah difardukan kepada kita bersama, di samping berusaha mempertingkatkan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Semoga-moganya kehidupan kita berakhir dengan kebaikan, insya-Allah. Para jemaah dimuliakan, kita telah berada di pertengahan bulan pertama tahun baru. Lebih kurang macam tu, tuan. Kita berhijrah, ya, berhijrah dah tahun ini 1444. Jadi dah lama dah tak datang sini, tuan. Rasa macam tak kenal dah. Dah hampir 3 tahun juga lah, tuan. 3 tahun lah. Dulu masa tahun 69, tahun umur 69, ini dah 72 dah tu. Dah 3 tahun lah, betul tuan? 72 tuan umur. Allahu Akbar. Mudah-mudahan akhir hidup kita ini diberkati dan diberi kesempatan dalam keadaan yang baik, tuan, insya-Allah. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Taala, bukan nak berbicara pasal apa pun, tuan. Lama tak jumpa, nak cerita apa, saya pun balik kampung nak buat apa pun susah, tuan. Kita dah lama duduk kat sini, balik kampung rasa gelap je. Memang gelap pun, lampu tak ada. Lampu jalan tak ada. Jalan pun sempit je. Tabarakallah. Itulah. Nak buat macam mana tak? Jadi perpindahan balik kampung tu pun dah rasa macam susah tu. Orang nak balik kampung, kita pun dah balik juga. Tapi mana berakhirnya kita ni balik ke kampung yang asal nanti. Itu tak boleh buat apalah dah. Allahu Akbar. Jadi para jemaah dimuliakan, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita sedikit sebanyak untuk mengingat kembali, untuk untuk sama-sama bermuhasabah diri. Semoga-moganya ilmu
ataupun apa-apa yang kita pelajari itu yang selama ini sekalian terlalu banyak dah kita belajar. Ya. Kuliah setiap dah tak cukup hari ya tuan. Kalaulah jadi katakanlah tambah satu hari lagi seminggu pun ada juga ceramah tuan. Bermakna hampir setahun tu hampir kalau 365 hari 365 hari kan. Mungkin 365 ceramah kita dengar. Tapi marilah kita sama-sama ingat apa yang kita nak buat dalam banyaknya ceramah yang kita buat. Apa benda tuan? Macam dia tak suka ya benda. Dia ada sini ni. Dia kat sini ni, kat sini. Kat sini. Dia kat sini. Itulah. Okey, boleh tuan. Subhanallah. Dia tak kenal lagi tuan lama. Alhamdulillah tuan, insya-Allah. Jadi sebenarnya untuk kita ingat kembali perkara yang kita lupa kadang-kadang tuan, sebab ada disebutkan di sini bahawa apakah sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini. Maka di sini kita lihat satu catatan yang dalam buku ini menjelaskan kepada kita yang mana tajuk apa yang saya sebut di sini ialah musafir yang berteduh di bawah pohon rindang. Kita sastra sikit pagi ni tuan. Para jemaah dimuliakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang juga murid setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya sentiasa berada di sisi Rasulullah SAW, di mana juga ia berada, dan membuat catatan-catatan tulisan apa yang Rasulullah sampaikan ataupun apa yang dilihatnya perbuatan Nabi SAW tu. Jadi itu di antara syarat-syarat untuk belajar tuan, ya. Dan bukanlah nak suruh tuan-tuan tulis apa yang saya baca je pagi ni, bukan tuan. Maknanya dia nak menggambarkan bahawa Abdullah bin Mas'ud ni seorang yang committed dengan apa yang Rasulullah lakukan dan membuat satu catatan setiap masa. Nak menggambarkan seorang yang hebat lah tuan-tuan. Cumanya bukan dia nak cerita pasal tu. Apa yang nak jelaskan kepada kita pada catatan ini ialah satu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat Rasulullah SAW sedang berbaring, tidur sekalian. Kemudian baginda bangun dan beliau melihat ada kesan-kesan jalur-jalur tikar di belakang Nabi SAW, kerana tikar itu diperbuat daripada daun kurma yang kasar. Jadi Nabi tidur atas tikar yang dibuat daun kurma itu. Ketika itu mungkin masa tu tak ada peralatan nak buat kapet macam kita ni lah tuan-tuan. Tapi apa pun sudah ada, maknanya ada dah benda untuk tidur tu, dah ada yang baik, ya. Oleh sebab itu maka Abdullah bin Mas'ud ni berkata, ya Rasulullah, kalau kau perintahkan aku untuk cari sebidang hamparan yang lembut, nescaya aku akan berusaha mendapatkannya. Dah tengok bekas jalur atas belakang tuan, ya. Ni seorang hamba Allah yang terpilih, yang tidak ada hebatnya, yang paling agung tuan, tidur atas tikar gitu, ya. Itulah Rasulullah SAW. Langsung Nabi SAW bersabda, yang maksudnya, bagi aku, kata Nabi, berada di dunia ini ibarat seorang yang berjalan di tengah panas, lalu singgah sebentar untuk berteduh di bawah pohon kayu yang rindang. Itulah tajuk tuan tadi, ya. Selepas beristirahat
barang seketika untuk menghilangkan penat, maka beredarlah dia meninggalkan pohon rindang itu dan meneruskan perjalanan. Betul. Jadi itulah para yang sekalian, Nabi SAW memperingatkan terhadap manusia bahawa kesempatan yang diberi kepada manusia untuk hidup di dunia ini bukan kekal buat selama-lamanya. Ingat. Jadi peringatan juga kepada kita semua. Sebaliknya dunia hanyalah tempat persinggahan untuk membuat persiapan mencari bekalan bagi menghadapi suatu penghidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya, iaitu akhirat. Jadi dalam memperingatkan pada sekalian, memperingati ataupun untuk merasakan bahawa banyak perkara yang kita lupa. Sebab perkara lupa ni bukan kita yang tuan. Bukan kita ya, di kalangan orang-orang biasa macam kita tuan. Bahkan di kalangan para sahabat pun, orang-orang yang hebat yang berada di zaman Rasulullah pun lupa juga. Jadi di sini sebelum saya meneruskan sedikit apa yang di bawah tajuk ni, kita lihat kisah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita sebut tentang orang-orang Ansar ataupun golongan orang Ansar ni, iaitu golongan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sebab baginda SAW masa berhijrah dulu, golongan inilah, orang Ansar inilah telah memberi terlalu banyak sumbangan, bukan kepada Rasulullah SAW sahaja, bahkan sesiapa yang berhijrah ke Madinah ketika itu mendapat bantuan serta mendapat pertolongan yang sepenuhnya. Namun sedemikian Pak sekalian, orang-orang Ansar yang begitu hebat ni diuji juga oleh Allah Ta'ala tentang perkara yang dia lupa ni tuan-tuan, nak disebutkan. Bila mana orang-orang Ansar ni telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni Pak sekalian berlaku di sini, dicatatkan dalam 8 tahun 8 Hijrah. Setelah Nabi kembali pembukaan Mekah, selepas itu Pak sekalian. Jadi Hunain ini di antara Mekah dengan Taif, tempat dia. Jadi para jemaah muliakan, puak-puak Bani Hawazin dengan Saqif ni bersedia untuk berperang dengan Rasulullah SAW. Ada lagi yang nak lawan Nabi sekarang. Jadi ketika itu orang-orang Mekah yang saki-bakinya semasa Nabi tinggal ke Madinah itu, semuanya apabila dah balik semula Nabi ke Mekah, semua dah memeluk Islam. Termasuklah Abu Sufyan dan puak-puak yang menentang Rasulullah SAW dulu, puak-puak yang hebat-hebat tu semua dah memeluk Islam. Langsung mereka ni yang baru memeluk Islam ni memang mau mengikut dalam peperangan yang besar ni, yang kaum-kaum Hawazin bersedia untuk berperang dengan Nabi. Maka ringkas cerita Pak sekalian, dalam peperangan yang hebat itu, dalam peperangan yang jumlahnya ramai tentera, jadi suku Hawazin dengan Saqif ni membuat persiapan yang teliti, dan Nabi SAW melantik Khalid bin Walid dan juga Sayyidina Ali dan sebagainya sebagai ketua dalam peperangan itu. Langsung berlakulah peperangan tersebut sekalian. Bila Nabi, tentera dan tentera-tentera Islam ini menghala ke Hunain itu, jadi diserang oleh golongan Hawazin dengan Saqif ni hebat tuan, sehingga bertaburan habis tentera-tentera Islam. Dalam mengikut ahli sejarah, semua lagi tuan, yang tinggal Nabi dan 10 orang yang hebat ni, yang 10 yang hebat ni, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan ketua-ketua. Namun sedemikian apabila dipanggil balik, mereka ni datang balik, dan dalam peperangan itu alhamdulillah menang tentera Islam juga. Yang itu yang kita nak cerita, bukan nak cerita pasal peperangan itu. Maka berlakulah
peperangan itu dan menang pihak Islam. Maka apabila menang pihak Islam, rampasan perang terlalu banyak, ghanimah terlalu banyak, tuan. Dicatatkan di sini ialah 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing, banyak, tuan, dan 6,000 orang tawanan perang, dan banyak lagi daripada harta-harta rampasan itu. Jadi di sini, maka di dalam membahagi-bahagikan rampasan perang ini, pasal ghanimah ini ialah akan dibahagikan kepada tentera-tentera yang berperang tu. Sebab itu ada di dalam surah Al-Quran tu, surah Al-Anfal, yang menjelaskan tentang bagaimana pembahagian harta perang. Baik. Jadi Rasulullah SAW membahagikan rampasan perang itu semuanya kepada orang Mekah, ya tuan. Dia bagi kepada orang Mekah je. Sedikit pun Nabi tak bagi kepada orang Ansar yang bersama-sama dengan dia dari Madinah ni. Tak bagi sikit pun. Sedangkan harta tu banyak. Maka bila mana sinilah bermakna Allah nak uji, tuan. Bila mana pembahagian itu tidak diberi kepada orang-orang Ansar, maka berkatalah sedikit di kalangan orang Ansar ni, yalah, Rasulullah tu dah balik kampung dia dah. Dia tak ingat kat kita dah. Ada juga tentera. Sedangkan orang Ansar ni bersama Rasulullah ni. Maka dia kata, dia bagi kat saudara mara dia lah. Kalau kita lah, bahasa kita, tuan. Dan ada pula yang menyebut pedang-pedang kita dibasahi dengan darah, tapi tak dapat apa pun. Bunyi macam tu, tuan. Orang lain yang dapat, soalan macam tu. Maka para jemaah dimuliakan, Sa'ad bin Ubadah, ketua pada orang Ansar, pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dengar orang Ansar ni macam rasa tak puas hati lah dia atas pembahagian tersebut. Bukan dia tak suka kepada Nabi, tetapi kalau bahasa kita macam terkilan lah. Pasal apa ni? Dia tak cakap lah depan Nabi, ya. Maka Nabi menyebut maknanya, wahai Sa'ad, kalau mereka berkata demikian, engkau sebagai ketua macam mana? Engkau sendiri. Jadi dia tanya pada Sa'ad. Sa'ad pun pening juga lah kalau kita kira dah. Bila Rasulullah bertanya macam tu, ya Rasulullah, aku ni di kalangan orang Ansar juga. Jadi kalau dalam bahasa kita rasa macam tu jugalah. Mengaku depan Nabi, mana boleh nak sembunyi tak? Jadi aku macam tu jugalah. Sedangkan Sa'ad ini sahabat karib Nabi SAW. Maka Nabi SAW memerintah, wahai Sa'ad, kau kumpulkanlah orang-orang Ansar ni di lembah ni, kerana dia belum balik lagi. Dia belum balik ke tempat lain, masih di Hunai lagi. Kau kumpulkan orang-orang Ansar di lembah ini, aku nak jumpa dengan mereka. Maka Sa'ad pun segera memerintahkan terkumpul lah. Tak bagi orang lain masuk. Orang Mekah nak dengar ceramah Nabi, tak bagi. Jadi tuan-tuan, ini di antara apa yang Nabi nak cakap, ya. Maka apabila terkumpul, Nabi masuk dengan biasalah, ya, dengan memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka Nabi SAW bersabda yang maksudnya, ya ma'saral ansar, wahai orang-orang Ansar, aku apa cerita ni? Aku dengar kamu semua tak puas hati tentang pembahagian harta perang itu. Aku mendengar apa cerita ni? Daripada cerita itu aku tahu bahawa ada yang tidak puas hati di dalam pembahagian ini, kata Nabi SAW. Maka Nabi meneruskan, wahai orang-orang Ansar, tidakkah dulu kamu sesat
bila aku datang ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kamu beriman. Tidakkah dulu kamu miskin? Kata Nabi. Bila aku datang, Allah jadikan asbab kamu orang kaya. Dan tidakkah pula dulu kamu berpecah belah? Dan di Madinah kan selalu berperang antara kaum dengan berperang, tetapi Allah satukan jantung hati kamu dengan sebab kedatangan aku. Jadi Nabi ingatkan semula apa yang berlaku sebelum ini. Jadi wahai Ansar, jawablah apa yang aku tanya. Maka orang Ansar bertanya, ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, tidak ada apa lain melainkan Allah dan Rasul lah yang paling besar sekali, yang paling mulia, yang lebih afdal. Jadi Nabi meneruskan penjelasannya. Wahai orang-orang Ansar, jika kamu nak kata kepada aku, kata Nabi, dulu kamu datang ke Madinah tak bawa apa-apa pun, akulah yang bantu. Kan Nabi tak buat apa-apa kan. Dulu kamu datang dengan dihina oleh orang Mekah, jadi kamilah yang membantu serta memberi bantuan dengan tidak ada apa-apa pun. Kata Nabi, kalau itu yang kamu nak cakap, boleh kamu cakap kepada aku. Dan orang pun sokong engkau apa yang kau cakap pada aku tu. Maka orang Ansar dah mula menangis, tuan-tuan. Baru dia teringat bahawa selama ini dia ada Rasulullah. Maka seterusnya Nabi meneruskan percakapannya, puan sekalian. Wahai orang Ansar, kamu tak puas hati apa yang aku bagi kepada orang-orang Mekah. Aku bagi kepada mereka ni unta dan kambing, sedangkan aku bagi kepada kamu Islam pada kamu. Kamu tidak redakah, kata Nabi, aku bagikan pada daki dunia itu kepada mereka ni untuk menjinakkan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam tu sama sekali, untuk lebih yakin dan menyokong orang Islam. Kamu tak perlu dah itu semua orang Ansar. Kamu telah mempunyai Islam di dalam kehidupan kamu. Wahai orang Ansar, mereka mendapat unta dan kambing serta harta rampasan perang, sedangkan engkau mendapat aku bersama. Engkau mendapat Rasulullah. Aku tidak akan balik ke Mekah, aku akan balik ke Madinah, kata Rasulullah SAW. Mereka mendapat barang rampasan perang, tetapi engkau wahai orang Ansar mendapat Rasulullah bersama kamu. Maka ketika itu orang Ansar semua dah menangis, tuan. Mengenalkan apa yang tanggapan dia kepada Nabi itu, yang seolah-olah Nabi tak adil dalam membahagikan harta rampasan perang itu, sedangkan Nabi bagi diri dia kepada orang Ansar balik ke Madinah, tuan. Maka Nabi menyebut, sedangkan wahai orang Ansar, apa yang kamu bawa balik nanti lebih baik daripada mereka itu. Sekiranya ada dua jalan, satu jalan dilalui oleh orang lain dan satu jalan dilalui oleh orang Ansar, nescaya aku ikut jalannya dilalui oleh orang Ansar. Orang-orang Ansar adalah pakaian dalamku, kata Nabi, dan mereka itu adalah pakaian luarku. Nak menunjukkan Nabi ini sayang kepada golongan Ansar yang telah banyak menaburkan bakti, memberi bantuan dan sebagainya kepada orang-orang Muhajirin ketika di Madinah dulu. Maka Nabi berdoa, ya Allah, rahmatilah orang Ansar, rahmatilah keluarga orang-orang Ansar, dan rahmatilah anak-anak cucu orang Ansar ni. Sebab itulah orang Ansar ni hebat, tuan-tuan. Jadi apa yang nak sebutkan sedikit dalam kisah ini, nak mengingat kepada kita sekalian, banyak perkara-perkara yang berada di hadapan kita, kadang-kadang kita lupa, tuan. Di dalam bentuk amal-amal yang telah kita lalui, dengan ilmu yang kita perolehi, dan juga mungkin perjuangan kita, tuan, dalam dunia ini. Sebab dunia ini banyak melupakan kita, tuan. Banyak melupakan kita. Ilmu yang kita perolehi kadang-kadang
Kita buat tak kisah je. Kalau mungkin baru-baru ni tuan-tuan, antara 1 hingga 10 Muharram ini, di sana Allah sediakan kepada kita ruang-ruang gandaan kebajikan sekiranya mereka itu melakukan amal ibadat, puasa misalnya. Tapi mungkin adalah di kalangan kita ini yang melakukannya, tetapi ada juga yang buat tak kisah je. Tapi bukanlah kat sini tuan-tuan. Mana ada yang tak kisah berlalu je 10 Muharram gitu. Dengan tak ada apa-apa je. Mana kita lupa tuan-tuan. Bukan saja pun, tapi oleh kerana hebatnya hebatnya gangguan ataupun ujian cabaran dalam kehidupan kita ini. Begitulah yang disampaikan oleh Nabi kepada orang Ansar ni, nak mengingatkan bahawa orang lain dapat kambing dan unta, sedangkan kamu dapat Rasulullah, masih tak puas hati lagi ke? Sebab dia lupa tadi, selama ni dia duduk dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi para jemaah dimuliakan, jadi dalam sedikit penjelasan itu nak mengingatkan kepada kita memana kehidupan kita di dunia ini tak lama tuan. Inilah hakikat yang diajar oleh Nabi SAW kepada umatnya, bahawa kehidupan kita dunia ibarat singgah berteduh di bawah sepohon kayu untuk meredakan kepanasan, menghilangkan penat. Selepas itu kita akan berlalu lah. Kalau kita macam singgah di R&R sebentar lah tuan, untuk hilangkan penat, untuk dapat apa-apa yang sesuai, untuk sebagai bekalan dalam perjalanan nak balik kampung dan sebagainya tuan. Jadi walau bagaimanapun Pak sekalian, oleh kerana hidup kita ini di dunia ini, dan mungkin tempat yang kita berteduh itu pohon yang rindang, yang ditiup oleh bayu yang dingin, yang nyaman, maka kita terlupa, tertidur. Mungkin ketika itu pohon yang kita berteduh tu ada buah pula, ranum pula buah pula. Jadi kita lalai duk makan, duk rehat kat situ, dah terlupa nak pergi tempat kita balik. Kita berhenti dekat-dekat mana R&R tu kan, di sana siap kok macam boleh shopping tuan, segala macam pun ada. Dah terlupa nak balik kampung. Mungkin kat sini dululah. Kita boleh jadi macam tu tuan. Rehat 2 jam. Kadang-kadang rumah kita kata, bang, dah lama dah kita ni. Dah lama dah kita ni. Kalau berjalan tadi dah dekat dengan rumah ni, punyanya seronok. Itulah dunia, banyak cabaran kita tuan. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita ni. Ya tuan. Jadi walaupun disebut singgah hanya sekejap, namun tempoh masa bergantung pada usia kita tuan. Kalau 60 lah. Jadi kalau 60 tahun usia kita, kalau dibandingkan dengan dunia ni, dengan umur dunia ni sikit je. Berapa je. Dan lebih-lebih lagi pula, kalau seusia begitu nak dibandingkan dengan, nak nisbah dengan masa akhirat pula, lagilah 1000 tahun dunia, 1 hari je akhirat tuan. Bermakna 60 tahun lebih tu ada berapa jam yang kita kut usia kita tuan. Ya, sikit je tuan. Oleh yang sedemikian, masa yang singkat tu adalah satu kesempatan yang mesti dihargai. Jadi jika kesempatan itu tidak diisi sepenuhnya untuk menyediakan persiapan, bekalan, amal dan sebagainya, dah tak ada masa lagi untuk kita kali kedua. Ya tuan, lebih-lebih lagi macam saya lah, yang seusia dengan saya tuan. Dia tak balik semula dah. Ya. Dia tak ada U-turn dalam kehidupan kita. Ini sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah pun, yang itu hari saya dapat khabarkan dah kembali. Untuk selama-lamanya tuan, tak balik dari kita. Jadi oleh sebab itulah, maka manusia ini apabila bertemu demikian, maka Nabi menyebut janganlah jadi dilalaikan oleh kehidupan dunia. Sebab
Kalau kita dilalaikan dan kita pula mengikutinya, maka satu masa nanti kita akan menyesal selama-lamanya. Sebagaimana disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami semula ke dunia. Kami akan mengerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin dah yakin. Jadi inilah peringatan untuk kita bersama, tuan. Mana sebelum kita sampai ke tempat yang terakhir itu, inilah kita masih ada lagi. Masa yang lalu telah berlalu, sekalian, dengan segala kenangan, dengan segala pengalaman. Masa yang akan datang kita tak tahu lagi berapa lama yang kita akan ada kesempatan ini, dan inilah masa. Lebih-lebih lagi kita berada di awal hijrah, tuan. Bukan bermakna saya nyatakan tuan-tuan tidak berpindah, tidak berusaha, tetapi kadang-kadang kita terlupa. Lebih-lebih lagi saya lah juga, tuan. Jadi demikianlah penyesalan orang-orang yang lalai terhadap peranan mereka di dunia ini. Mereka cuba memohon kepada Allah SWT untuk minta kembali, tetapi sudah terlambat dah. Sesal dahulu pendapatan, tuan, itu pun sesal kemudian tidak berguna lagi. Kita tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Tinggallah anak, tinggallah isteri, dan tinggallah segala harta benda, melainkan 3 perkara. Sedekah yang berkekalan, ilmu yang manfaat yang kita beramal dengannya, dan anak yang soleh yang mendoakan kita. Sama ada suka ataupun tidak suka, itu tetap kita lalui, tuan. Oleh sebab itu, banyak sekalian, kita semua mesti beramal atau bekerja bagi menyediakan bekalan untuk akhirat, mesti. Banyak sekalian, bekalan itu bukan sekadar ibadat solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tetapi sebarang urusan yang melibatkan harta dunia. Apa-apa usaha yang kita laksanakan itu mestilah melalui kaedah yang dibenarkan oleh Islam. Sekalian, kerana semuanya itu akan memberi manfaat kepada kehidupan kita. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi visi akhirat bagi manusia bukanlah sekadar menghubungkan diri kita dengan Allah SWT dengan ibadat-ibadat khusus saja, tuan. Bahkan dalam bentuk muamalat yang lain, sekalian, adalah memberi satu bekalan yang baik untuk kita semua. Jadi hidup di dunia dalam masa yang singkat ibarat berteduh di pohon yang rindang itu. Manusia mesti menggunakan segala kesempatan yang ada. Lebih-lebih lagi ibadat-ibadat yang khusus seperti solat, ya, tuan. Maknanya dengan mempertingkatkan terutama sekali tambahan-tambahan daripada solat-solat sunat, solat-solat malam, tuan. Yang itu pun kadang-kadang kita lupa. Kita teringat pun bulan-bulan Ramadan je. Jadi kita cubalah untuk mengingatkan semula. Semoga insya-Allah, alhamdulillah, sekalian, kita akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang berusaha mempertingkatkan ibadat kepada Allah SWT. Sebab hidup tidak lama lagi, tuan-tuan, mengikut kadar yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Demikianlah para yang sekalian, hakikat dunia yang disebut sebagai dunia sebagai gelanggang melakukan amal dan gerak kerja, sementara akhirat ialah sebagai negara untuk menerima pembalasan apa yang kita lakukan di dunia ini.
Jadi itulah sedikit sekalian untuk kita bersama-sama di pagi ini. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita, dan semoga-moga yang tuan di dalam bentuk amal ibadat ini setiap masa hendaklah kita beristiqamah dengan amal yang kita lakukan. Sebab Nabi menyebut di dalam hadisnya, ahabul a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang dikasihi oleh Allah SWT itu berterusan, berkekalan walaupun sedikit. Buat selalu. Begitulah dengan solat kita, tuan-tuan. Kita carilah usaha supaya mana solat kita itu dapat kita rasai. Di dalam sembahyang itu dapat kita merasai nikmat, keindahan dan manisnya. Sebab inilah amalan yang akan mula-mula dikira ataupun diperiksa oleh Allah SWT di hari akhirat besok. Dan solat jugalah merupakan amalan yang kita sentiasa lakukan. Kalau haji setahun sekali, tuan, mungkin bukan setahun sekali seumur hidup. Ni pun kita tak tahulah, yang belum pergi lagi, tuan, yang usianya melepasi usia tertentu, tak tahu boleh ke tak boleh. Ini merupakan cabaran yang terbesar untuk kita buat abad ini, tuan. Dan dikatakan juga cabaran penyakit COVID ni di antara permulaan tanda besar kiamat, tuan. Permulaan tanda besar kiamat, dikatakan begitu. Wallahu alam betul atau tidak, wallahu alam, tuan-tuan. Sebab apa? Kematian di dalam serangan penyakit COVID ni tak pernah berlaku seramai itu seluruh dunia, tuan-tuan. Jadi itulah para jemaah dimuliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita, tuan-tuan, dan semoga-moganya Allah ampun dosa kita semua. Jadi itulah setakat ini, tuan-tuan, untuk sekian kalinya setelah berapa lama ni. Semoga insya-Allah, alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita jumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak kena, yang tak sesuai itu kelemahan saya. Sekadar untuk berkongsi sedikit maklumat, semoga ianya memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sama ada dosa kecil, lebih-lebih lagi dosa-dosa yang besar ya Allah. Sama ada dosa yang kami masih ingat ataupun yang telah lupa ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa orang-orang yang berhak kepada kami, orang-orang di bawah tanggungan kami, terutama sekali kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kecil dulu ya Allah. Kau berikanlah keampunan kepada mereka ya Allah, sama ada mereka masih hidup ataupun telah pergi bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau berikanlah rahmatan kepada kami semua ini ya Allah, dan juga kepada sahabat-sahabat kami, sama ada yang masih ada ini dan juga yang telah pergi bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kehidupan kami, keluarga kami, masyarakat kami dan negara kami ya Allah. Lindungilah kami daripada segala bentuk bala bencana dan penyakit-penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau pemudahkanlah urusan ibadat kami ya Allah. Kau pemudahkanlah urusan rezeki kami ya Allah. Kau bantulah kehidupan kami dan anak-anak serta generasi kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam.